pengerusi, saya merujuk butiran 05000 Perhudaan Basuh Bekalan 23 Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar, di mana sejumlah ringgit Malaysia 30 juta 973,800 telah diperuntukkan bagi bajet 2017. Itu berkurangan dari peruntukan 2016 yang menerima 32,353,200. Ini berarti Jabatan Hutan terpaksa mengikat buruk dalam mengurusan perhutanan negara ini. Apakah lagi untuk diakitkan ke setiap negeri-negeri, maka peruntukan itu semakin mengecil. Di wilayah persekutuan, dalam kawasan saya Bukit Bintang, terdapat hutan simpan Bukit Nanas. Bukit Nanas ini, hutan simpan ini hanya satu hutan simpan di sedunia dalam Bandaraya Kuala Lumpur. Hutan simpan kekar ini mulai dibuka pada tahun 1906 dengan kawasan asarnya ialah 17,5 hektar dan kini tinggal hanya 9,3 hektar kerana terhimpit dengan bangunan hutan batu. Kawasan hutan ini tadi saya kata salah satu hutan menjadi taman ekorimba asli jenis di terdekat bawah satu teknologi yang sentiasa dikunjungi oleh para pengunjung yang datang dari dalam atau di luar negeri. Ini amat sesuai untuk berehat dan menikmati keutamaan dan keindahan alam semula jadi. Saya dan rakan-rakan saya, ahli parlimen dari Seputih, Ceras dan Sekambut benar melawat Taman Ekorimba Bukit Nanas dan difahamkan hanya peruntukan tahunan ringgit Malaysia 200,000 saja diberikan kepada Jabatan Hutan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur untuk menguruskan Taman Eko Simpan Bukit Nanas. Ini satu peruntukan yang amat kecil bagi melepaskan batu tetangga saja. Sedangkan Taman Rimba berpotensi dimajukan dengan lebih giat untuk menarik ramai pelancong untuk mengunjungi ke situ. Oleh kerana di Kuala Lumpur ni kita kurang itu produk untuk pelancongan, saya rasa membangunkan Bukit Nanas Rimba ini boleh salah satu produk untuk menarik lebih pelancong-pelancong dari luar negeri. Ini penjelasan. Menteri Pengerusi Yang Berhormat Bukit Bintang, yang hari itu bila keempat-empat ahli parlimen Kuala Lumpur pergi melawat yang hutan simpanan Bukit Nanas itu, baru saya sedar kami telah pun duduk di Kuala Lumpur lebih setengah abad. Baru kita sedar, wow, kita ada satu hutan simpanan di Bukit Bintang, di pusat bandar kita. Saya percaya semua yang adik-adik berhormat ini tak pernah pergi ke tempat itu. Dan saya rasa yang waktu yang buka untuk lawatan ke hutan simpanan itu adalah working hours. Ia tutup pada 5:30 petang. Dan bagi saya, siapa ada masa pada siang hari pergi melawat tempat itu? Jadi pada pandangan saya, kalau kita nak promosi orang ramai, khususnya kanak-kanak, untuk mencintai alam sekitar, kita sepatutnya bagi yang waktu pembukaan itu lebih lewat lagi. Dan mungkin Jabatan Pengenaan perlu adakan lampu-lampu di sana supaya pada selepas kerja orang ramai boleh pergi sana untuk bersenam.
Dan saya juga rasa hairan yang bila kami tanya pegawai sana, berapa kekurangan itu kerana kami melawat tempat itu, kerana dikatakan yang lain pada tahun depan siapa nak masuk kena bayar. Dan bagi orang asing, pelancong asing kena bayar RM40 pergi lihat hutan tau, masuk hutan, siapa akan pergi? Dan yang kekurangannya hanya RM200,000 saja. RM200,000 sebenarnya di persekitaran macam ada Telekom Malaysia, ada banyak hotel-hotel besar, khazanah dan sebagainya. Sebenarnya Jabatan Perhutanan dan Kementerian harus minta derma daripada syarikat-syarikat besar ini. Seperti. Apakah pandangan yang berhormat Bukit Bintang tentang macam. cadangan sayap ini supaya yang kita minta GLC di persekitaran untuk menyokong Dia belum pagi tu. simpanan itu? DAP Terima tau. kasih. Dia lupa terus Bukit Bintang sebelah kiri. Yang berhormat seperti ucapan dia masuk ucapan saya lah. Walaupun terdapat jabatan berkantung dan menara untuk meninjau hutan tetapi tidak mencukupi. Kemudahan asas seperti meningkatkan laluan denai hutan, papan tanta, memperkenalkan spesies-spesies pokok di dalam hutan boleh menarik lebih pelancong datang mengunjungi. Oleh itu saya mencadangkan supaya peruntukan tahunan untuk memelihara dan menguruskan hutan simpan ini serta membangunkan dalamnya ditambah lagi sekurang-kurangnya sebanyak ringgit Malaysia 1 juta. Ini kerana selain berkunjung menara Kuala Lumpur, di sebelahnya untuk para pelancong melihat panorama dan memandangkan bandaraya Kuala Lumpur, para pelancong juga boleh melawat Taman Eko Rimba Bukit Nanas sekali jalan saja. Dan mengurusi saya merujuk 06000 alam sekitar yang mendapat peruntukan 93,622,300, sedangkan 2016 Jabatan Alam Sekitar mendapat peruntukan 122,672,600. Itu jabatan berkeruangan peruntukan sebanyak 29 juta. Kemudian kita bercerita bahawa Jabatan Alam Sekitar kurang berkesan dan tidak tegas dalam menunaikan tugas dan tanggungjawab. Meningkatkan kes-kes pencemaran oleh alam sekitar, pembuangan bahan toksis dalam sungai dan sumber air. Sedangkan peruntukan tahunan jabatan semakin mengecil. Oleh itu, bagaimanakah bahagian pengawasan dan penguasaan boleh bekerja dengan terkesan? Di Kuala Lumpur, kes-kes seperti kes kacau ganggu, bunyi bising, pusat hiburan dan pembakaran asap restoran sering diwawarkan. Kita juga sering diganggu dengan pembakaran terbuka negara jiran Indonesia, menjadikan ruang udara negara kita berjerebu dan membahayakan kesihatan. Apakah langkah kementerian yang akan diambil untuk mengatasi masalah ini? Dan lagi juga kilang Ajinomoto di Jalan Kuchai Lama selalu mengeluarkan bau busuk daripada kilangnya dan mencemarkan udara di sekitar. Saya ingin tanya yang berhormat Menteri, bolehkah kementerian mengambil tindakan terhadap syarikat ini? Oleh kerana banyak aduan didapat di sekitar yang duduk di tempat itu. Sekian, terima kasih. Yang berhormat Bukit Bintang, yang kilang Ajinomoto itu, saya dah banyak kali nak minta jumpa pengurus syarikat itu, tapi tidak dilayan. Mungkin yang pihak kementerian boleh hantar pegawai untuk datang siasat tentang bau dan juga benda yang discharge ke dalam sungai dan juga kolam yang berdekatan. Apa pandangan yang berhormat Bukit Bintang? Ada Terima 5 kasih, saat yang berhormat jawab. 5 saat. Seperti saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Sebuti.
meminta kementerian ambil tindakan atas aduan yang kita utarakan. Terima kasih.